Hilang dah tadi. Tak tahu di IG ni, saya baru tadi ada set untuk ni lah, untuk timer. Dia automatic dia ni login balik Ah. semua. Dekat mana ya kita tadi? Oh ya, students boleh pergi dekat pihak atasan untuk sampaikan yang diorang tak selesa dengan sesetengah guru tu. Students boleh buat macam tu. Sebab itulah saya cakap bila nak jadi guru ni bukan pasal cikgu-cikgu je yang kena ni. Pihak atasan pun diorang kena tahu untuk nak handle antara konflik yang berlaku antara guru dan juga anak murid. Dia bukan just nak mengharapkan okay cikgu yang masuk kelas je yang kena tahu ni. Tak. Even pengetua pun diorang kena selalu turun padang, tengok macam mana guru mengajar, tengok macam mana anak murid yang sedang belajar. So sekolah ni adalah satu platform yang setiap komuniti tu kena interaksi lah. Ada any question yang ingin ditambah? Sorry guys, sebab tadi saya set timer, tak perasan, dia automatic je login balik semula. So kalau yang terlepas tu mungkin boleh tengok di post IG saya, saya dah post tadi untuk ni lah kupasan malam ni. Apa isu-isu pendidikan yang masa kini yang boleh kita jadikan yang boleh kita gunakan point untuk inilah bantu pelajar, student dan menduga ni? Saya rasa mungkin isu-isu yang boleh dikaitkan dalam pendidikan adalah mungkin melalui, of course lah, first is COVID. Isu COVID ni, macam mana isu COVID ni menyebabkan berlakunya perubahan dalam kaedah pembelajaran. Dan mungkin isu mengenai pendidikan global pun adalah salah satu isu yang boleh ditekankan. Maksudnya macam kalau kita tengok students melalui apa yang saya belajar dengan lecturer saya, banyak sebenarnya isu pendidikan yang berlaku dekat luar negara yang kita kena tahu. One of the things kalau kita boleh tengok di universiti awam di Amerika Syarikat, diorang even itu adalah universiti awam, tapi students fikir diorang tak nak masuk universiti sebab diorang fikir benda ni tak perlu pun. You can just work without any kind of certification or without involving into any kind of university. Kita negara yang progressing. So that is why kesedaran untuk belajar di setiap universiti tu masih lagi tinggi. Students nak apply masuk universiti kan, semua berebut-rebut nak masuk universiti sebab diorang tahu melalui kelulusan pada universiti akan memberikan kerja yang terbaik. Tapi dekat Amerika Syarikat lain pula isu dia. Diorang rasa macam dah moden, dah tak perlu untuk belajar, so boleh just kerja. Itu adalah salah satu isu pendidikan juga, yang mana student dekat sana dia dah tak minat untuk belajar dan dia orang fikir tak perlu pun belajar. Macam tu. And then kalau kita nak cakap melalui kalau nak yang berat sikit, isu yang berat sikit, isu politik yang menyebabkan perubahan, terlalu banyak perubahan dalam sistem pendidikan perlu dirombak balik. Saya rasa tu pun salah satu sebab lah antara isu yang kita boleh bincangkan. Ini question yang boleh kita tambah ni, tanyakan soalan. Ada apa-apa soalan nak ditanya malam ni?
Bila dia orang kena hantar yang video pasal nak semua pengucapan awam tu? 10 Julai 10 hari 10 bulan Julai. 7. Oh, okey. Tu agak banyak jugalah masa untuk dia orang prepare. Sebab video tu tak terlalu panjang. So, saya rasa dia orang perlu edit sebaik-baik yang mungkin lah. Itulah bagi saya, kalau temenduga buat secara video ni memang macam ni lah, berumit lah sebab banyak benda nak kena buat. So agak sukar lah. Sebab saya ada tengok ada tanya student dalam grup yang especially yang akan temenduga pendidikan, terutama daripada UM majority buat guna apps macam Webex, Google Meet, apa semua. Tapi bagi UPSI kena buat video. Macam YouTube kena buat video. So kita bantulah apa yang terlebar sedikit untuk dikongsikan bersama dengan inilah pelajar. Faham. Dan saya rasa kan kalau students ni diberi peluang untuk pergi ke face to face interview, saya rasa diorang akan pilih face to face interview. Sebab face to face interview it takes just like one whole day untuk you rasa perit untuk di interview. Tapi disebabkan online ni kan, diorang nak kena prepare sampai 2 minggu lebih, lepas tu nak kena hantar. Waktu hantar tu pula mungkin boleh jadi crack issues or everything, nak kena buat video. So banyak sangat lah yang dia kena buat. So saya doakan yang baik lah untuk diorang. Macam USM kena hantar esok. Saya dengar sebab majoriti yang dah siap, yang dah tunjuk nilai apa, bagi saya tengok apa semua, sebab kena hantar esok lah. Yang ni untuk ni lah UPSI lah, terutama daripada UPSI Tanjung Malik. Memang berlainan lah. Tapi bagus lah sebab diorang. Tapi bagi saya kalau macam UPSI diorang buat approach, mungkin diorang kalau nak macam students kena jadi extra lah dalam setiap video diorang, sebab semua orang buat benda yang sama. So dia kena jadi extra, did something yang boleh buat interviewer yang tengok video tu rasa macam lebih lagi. So dia orang kena bagi the best appearance untuk video dia orang. Okay, betul tu. Mungkin kita boleh tamatkan sebelum sebelum pukul 12. Sebab saya ada lagi satu esok lah sebelum workshop kita hari Sabtu ni, madam. Sebab nak ni settlekan down apa yang student perlukan. Sebab saya tanya, untuk workshop tu, madam, saya dah tanya, student kalau memang dah habis exam untuk this week, datanglah sebab majority kan, saya dengan madam akan buat untuk hari Sabtu lah kan. Ya betul, kita akan buat hari Sabtu. Daripada Mike, soalan dia tanya, mengikut kreativiti boleh tak gabung setiap video bagi setiap soalan dalam bahagian C yang direkodkan supaya jadi satu video 2 minit? Faham tak soalan yang ditanya? Maksudnya setiap soalan dalam bahagian C, maksudnya berapa soalan dalam bahagian C tu? Bahagian C tak silap saya ada macam 4 atau 5 soalan. Soalan pertama dia tanya kenapa anda mahu untuk menjadi guru. Di mana anda tahu mengenai UPSI. Kenapa UPSI perlu memilih anda. Lepas tu something lagi 2 tu I think not sure. Tapi 4 soalan. Mike kata 4 soalan. Ya. So 4 soalan you nak terus jawab 4 soalan dalam satu video. Betul macam tu? Dia untuk UPSI dia ada 3 part, bahagian A, bahagian B dan bahagian C. So bagi pemahaman saya kat sini, dia kata kat sini
Mengikut kreativiti boleh tak gabung setiap video bagi setiap soalan dalam bahagian C? Maksudnya setiap video bagi setiap soalan. Setiap soalan, okey. Kiranya dia dia nak buat satu soalan, satu video. Dua, okey. Masuk ke soalan seterusnya satu video dan soalan seterusnya satu video. Lepas tu dia gabungkan untuk jadikan 2 minit. Okay, I think itu lagi senang dan lagi better sebab dia akan jadi lagi kemas. Sebab kita akan macam transition you daripada satu soalan ke satu soalan tu terang dan jelas. Means that you first question you jawab macam ni. Second question you terus macam ni. Daripada you record by the whole minute, dia akan jadi messed up. So, I think kalau saya pun saya akan buat macam tu. Setiap tu for you, okay, macam dia cakap 2 minit, betul tak? So 2 minit kalau ada 4 soalan, 30 saat, 30 saat, 30 saat, 30 saat. So better. Tapi 30 saat tu agak sekejap je lah kalau nak. Agak sukar lah. So you have to go through the point lah. Terus bagi point terus. Oh, so first learning experience. Lepas tu kena pandai teacher. Oh, okay. So better for you, okay. You bagi tahu your learning experience, dah habis, cut bagi cantik-cantik satu video, lepas tu you ambil pula second video, cut bagi cantik, lepas tu barulah compile semua. Dia akan jadi 2 minit. So bagi cantik. Betul. Boleh saya tamatkan masa sesi untuk hari ni, kupasan hari ni, Idam? Yeah, sure. Saya pun Okay. Okay. Thank you guys yang join untuk malam ni. Yang tak dapat join tu boleh tengok balik di post Instagram, IG tips Temuduga ni untuk lihat balik poin-poin yang menarik yang boleh awak semua masukkan, terapkan, terutama ni lah bagi buat persediaan video berkenaan. So apa-apa anything nanti kita orang akan cuba untuk live kembali untuk kupas isu-isu yang lebih menarik. Thank you guys untuk malam ni. Yeah, thank you Aini. Thank you semua yang join. Thank you so much. So I think that's it. So saya doakan yang terbaik lah untuk pelajaran untuk yang opsi ni, and also untuk yang USM yang akan hantar video nantilah. So very best of luck. Good luck. Good luck. Bye. Assalamualaikum. Thank you cikgu. Thank you.